Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas seperti biasa, anda boleh minta bantuan anda maklumkan kepada saya ya. Jadi live hari ini amat penting, jadi saya sarankan anda tonton sehingga ke akhir siaran. Dan di sini saya ingin mengajukan satu dua persoalan ya, susulan daripada langkah pelik ya pejabat ataupun peguam negara untuk memutuskan agar Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan jenayah di Mahkamah Tinggi ya. Jadi saya akan ajukan persoalan yang berkait dengan tajuk iaitu pelepasan pelik Zaid Hamidi dan ura-ura kerajaan bakal tumbang. Ada tak kaitan dengan kedua-dua ini? Okey. Jadi untuk tujuan menjawab persoalan ini ataupun untuk mengajukan persoalan ini, saya akan memberi sedikit kronologi penting yang berkait bukan hanya dengan isu pelepasan Zaid Hamidi, tetapi juga satu dua perkara sebelum PRU 15 dan sebaik selepas PRU 15. Dan ini saya akan masukkan bersama dalam satu kronologi agar anda dapat lihat satu kepelikan yang saya lihat. Okey, saya mulakan ya. Saya mulakan dengan apa yang pernah diberitahu ataupun disarankan oleh Datuk Azalina Othman. Dia tahun lepas pada 27 Ogos ya, 2022 lah, tahun lepas, Azalina ya ketika bercakap kepada delegasi UMNO telah memberitahu kenapa Perdana Menteri pada ketika itu Ismail Sabri tidak melantik peguam negara baru ya. Jadi dia kata apa salahnya ya peguam negara baru yang merupakan ya dilantikkan oleh Ismail Sabri dibuat ya. So, ini sebenarnya satu permintaan pelik kerana tidak ada sebab mana-mana Perdana Menteri memecat mana-mana peguam negara asalkan peguam negara itu melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya dengan betul. Ya, tidak semestinya walaupun boleh seorang Perdana Menteri baru lantik peguam negara yang dia fikirkan lebih sesuai, tidak semestinya peguam negara boleh berubah jika atau perlu diubah jika Perdana Menteri mendapati peguam negara itu melakukan tanggungjawab dan fungsinya dengan baik. Jadi permintaan Azalina itu cukup pelik. Kemudian sebelum PRU 15, Zahid di dalam satu convention MIC telah mengaku bahawa segala yang berkait dengan desakan Zahid agar parlimen dibubarkan awal ya berkait dengan kes mahkamah dia dan kes-kes yang mungkin dikenakan terhadap beberapa pemimpin parti komponen Barisan Nasional. Jadi berdasarkan kenyataan Zahid dan kenyataan-kenyataan Zahid yang lain, memang cukup untuk kita dapat gambaran bahawa Zahid terang-terang ingin menyelamatkan tengkuk dia. Dan segala yang dia lakukan adalah untuk naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri, termasuk satu perjumpaan rahsia yang telah diadakan antara Zahid atau UMNO dan DAP dan Pakatan Harapan ya, untuk membincangkan jajaran baru selepas PRU 15. So, nampak sangat nak naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri dan nak selamatkan tengkuk Zahid berdasarkan pengakuan Zahid sendiri. Dan saya dapat bayangan itu juga menerusi kenyataan pelik Azalina Othman ya, dan juga beberapa kenyataan lain oleh Zahid. Now, selepas PRU 15, kes Zahid berjalan seperti biasa. Okey, tetapi ya pada pada 7 tak silap saya ya, 7 Ogos ya 2023 ya, 7 Ogos 2023 ya, kita dikejutkan, rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu berita iaitu peguam ataupun ketua pasukan pendakwa raya iaitu Raja Rosella dikeluarkan daripada mengendalikan kes Zahid. Jadi kita semua terkejut kerana Raja Rosella telah melakukan tanggungjawab dia sebagai ketua pendakwa raya dalam kes Zahid cukup efektif, dan di bawah pimpinan dia pasukan pendakwaan
telah berjaya membuktikan kes prima facie. Malah Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa ada kes prima facie dan mahkamah telah meminta Zahid membela diri. Maksudnya, mahkamah telah mendapati ada asas dan ada bukti dan asas kukuh, ya, terhadap ataupun dalam pendakwaan ataupun pihak pendakwaan bahawa Zahid telah melakukan satu jenayah. Jadi mahkamah dah putuskan selepas menilai 99 saksi, hujahan pendakwaan dan sebagainya, dokumen-dokumen yang berkaitan, mahkamah putuskan ya, ada kes prima facie. Maknanya ada bukti dan asas kukuh Zahid telah lakukan jenayah. Jadi Zahid pula diberi peluang untuk bela diri, ya. So langkah ini sudah dilalui dan langkah ini adalah atas pimpinan pendakwaan oleh Ketua Pendakwa Raya iaitu Raja Rosella. Tapi pada 7 Ogos 2023 secara ganjil, ya, secara pelik dia telah dikeluarkan. Kemudian semalam pula Ketua Pendakwa Raya baru Datuk Muhammad Duzuki Mokhtar, ya, telah memohon agar Zahid dilepas tanpa dibebaskan atas keputusan yang dicapai oleh Peguam Negara. Di dalam Perlembagaan Persekutuan, Peguam Negara boleh gugurkan kes selagi belum ada keputusan ataupun hukuman, ya. Jadi kes Zahid belum diputuskan lagi oleh Mahkamah Tinggi, maka Peguam Negara ada hak untuk menggugurkan kes ataupun memutuskan bahawa tertuduh perlu dilepaskan atau dibebaskan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ianya tidak lazimnya dilakukan, malah pelik dan ganjil dan luar tabi'i, ya, apabila ianya dilakukan setelah mahkamah dah dengar hujahan pendakwa raya, setelah mahkamah dah dengar apa yang saksi-saksi yang telah dibawa iaitu 99 saksi dan meneliti semua dokumen dan mendapati ya, ada asas kukuh dan ada bukti bahawa Zahid telah lakukan jenayah dan Zahid diberi peluang membela diri. Dan dalam proses pembelaan, di penghujung proses pembelaan, tiba-tiba Peguam Negara melepaskan Zahid. Jadi itu amat pelik. Jadi kita lihat rentetan dia. Zazalina minta Peguam Negara baru, kemudian Parlimen digugurkan. Zahid memang dah mengaku itu berkaitan dengan kes dia. Kemudian ada komplot untuk menaikkan Anwar sebagai Perdana Menteri, termasuk penipuan oleh Zahid dalam warkah kepada Yang di-Pertuan Agong agar bahawa 30 MPBN menyokong Anwar Ibrahim. Kemudian Ketua Pendakwa Raya pada 7 Ogos telah dikeluarkan daripada kes itu, dan semalam Ketua Pendakwa Raya baru telah memohon atas pertimbangan, ya, disebabkan keputusan Peguam Negara, ya, bahawa Zahid perlu dilepaskan. Jadi yang memutuskan ialah Peguam Negara. Mahkamah sebenarnya walaupun dia putuskan Zahid dilepaskan, itu adalah secara automatik. Itu mahkamah tidak ada pilihan. Keputusan sebenar untuk lepaskan Zahid ini adalah dari Peguam Negara bersandar kepada Perlembagaan Persekutuan. Tetapi keputusan itu cukup luar tabi'i, pelik dan ganjil, janggal, nak kata apa kata, disebabkan ianya berlaku dalam pada mahkamah sudah kata memang Zahid ada bukti, ada asas kukuh Zahid telah lakukan jenayah. Jadi sebelum kita buat keputusan, kita beri peluang kepada Zahid untuk bela diri. Jadi Zahid hanya perlu timbulkan satu keraguan munasabah untuk mahkamah memutuskan bahawa dia tidak bersalah. Jadi jika Zahid benar-benar ada bukti bahawa siasatan tidak dilakukan dengan baik ke, ada bukti baru ke apa, sepatutnya ditampilkan di situ untuk menimbulkan keraguan, bukannya diberi kepada Peguam Negara, dan bukannya untuk Peguam Negara membuat keputusan untuk melepaskan Zahid. Jadi cukup pelik, dan ini telah menyebabkan integriti sistem perundangan jenayah di negara kita di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tergadai dipersoal. Now, oleh kerana pendakwaan sendiri memohon, pendakwaan ni nak dakwa Zahid, kemudian pendakwaan memohon agar Zahid dilepaskan, ini menjadikannya lebih pelik. Dan oleh kerana ada persepsi bahawa pendakwaan ini bertindak bagi pihak kerajaan, maka dipercayai bahawa
permintaan untuk lepaskan Zahid ini dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan lebih pelik lagi, ianya dilakukan dalam pada Peguam Negara sedang bercuti. Kita sudah diumumkan bahawa Peguam Negara akan bercuti dari 1 September hingga 6 September, di mana tempoh perkhidmatan dia akan tamat pada 6 September. Jadi dia ambil cuti 6 hari sebelum dia bersara daripada jawatan Peguam Negara, dan Peguam Negara baru akan ambil alih. Jadi jika ini keputusan Peguam Negara, semestinya dia akan buat keputusan itu sebelum dia bercuti, kemudian mahkamah akan membacakannya. Jadi amat pelik ianya dilakukan pada ketika Peguam Negara sedang bercuti. So, ini perlu dijelaskan. Perkara pertama perlu dijelaskan oleh Peguam Negara, dan ini sejajar dengan persoalan yang ingin saya timbulkan. Mengapa tiba-tiba pada ketika Peguam Negara bercuti pada 4 September 2023, Zahid dilepas tanpa dibebas atas arahan Peguam Negara? Itu soalan pertama yang perlu dijawab. Now, ada tak kaitan benda ni dengan ura-ura kerajaan akan tumbang? Baik, ada, benda ni tak masuk akal. Benda ni kalau ada orang kata Anwar menyokong agar Zahid dilepaskan, ya, pada 4 September ada satu kepelikan macam tak masuk akal di situ. Sebabnya kita akan berdepan dengan PRK Pulai pada 9 September. Jadi jika 4 September Zahid dilepas tanpa dibebaskan, ini semestinya akan menjejaskan peluang bagi PH untuk memenangi kerusi Pulai. Kalau menang sekalipun, majoriti dia akan susut amat-amat teruk, ya. So tidak logik jika benda ni Anwar sendiri nak Zahid dilepaskan pada ketika ini. No Prime Minister, in my opinion, in his right mind would condone this, assuming the Prime Minister is involved. Tidak ada Perdana Menteri yang akan setuju dengan perkara ni. Andai kata Perdana Menteri terlibat dalam pada nak menghadapi PRK. Jadi ada sesuatu yang pelik, ya. Semestinya, dan anda boleh lihat di media sosial, memang isu ni dapat kecaman hebat netizen, tak kira Cina, India atau Melayu, dan tak kira Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan. Jadi ada satu yang amat pelik. Jadi mungkinkah Zahid telah memberi kata dua kepada Anwar Ibrahim? Mungkinkah? Sebab kita tengok rentetan peristiwa kronologi yang telah saya ringkaskan dan beberapa perkara lain, ya, memang jelas daripada pertuturan Zahid, daripada pertuturan Azalina, daripada banyak lagi perkara yang saya tidak sentuh, Zahid ingin selamatkan tengkuk dia, dan sebab itu dia naikkan Anwar. Jadi adakah dalam keadaan Anwar terdesak agar PH menang di Pulai, dan dalam keadaan PH tengah berkempen, adakah Zahid telah memberi kata dua dan mengambil kesempatan pada ketika Peguam Negara sedang bercuti? Ya, so ini soalan kedua yang timbul di kepala saya. Mengapa soalan ini timbul? Kerana memang ada ura-ura kerajaan akan tumbang, dan tarikh 4 September ni menarik perhatian saya kerana ada juga ura-ura pada 4 September satu pengumuman besar akan dibuat, ya, dan ura-ura ini mengaitkan pengumuman besar ini dengan seorang bekas pemimpin UMNO. Jadi di media sosial wujud apa orang kata khabar angin, ya, mungkin, ya, pengumuman besar ni melibatkan ramai MP UMNO dan Barisan Nasional akan umumkan tarik sokongan terhadap Anwar, ataupun akan umumkan kosongkan kerusi, atau kedua-duanya sekali. Jadi ura-ura ini ada, dan kononnya ini mungkin berlaku pada 4 September. Jadi mungkinkah dalam keadaan terdesak, Zahid tahu andai kata kerajaan tumbang, dia tidak mungkin akan dapat peluang untuk lepaskan diri ke apa, jadi dia telah beri kata dua kepada Anwar supaya mungkin selepas itu jika kerajaan tumbang, ya, tak ada apa-apa bagi Zahid kerana Zahid sudah dilepaskan, ya. Dan bayangkan dalam keadaan ini, jika saya Anwar, saya pun mungkin akan mempertimbangkannya kerana
saya tahu kalau saya tak lepaskan Zahid, andai kata Zahid tiba-tiba dengan 30 MP BN mengumumkan kerana Zahid marah, saya duduk dengan Anwar pun tak akan dilepaskan, lebih baik saya ambil peluang lain. Jadi Zahid tarik sokongan terhadap Anwar, ya, dengan 30 MP. Tidak mustahil kerajaan boleh tumbang disebabkan Zahid, kerana jika Sabah dan Sarawak bersetuju untuk bersama Barisan Nasional sebagai contoh, maka kerajaan Anwar akan tumbang. Jadi inilah persoalan yang timbul disebabkan tarikh 4 September itu. Lebih-lebih lagi, bukan hanya ada ura-ura kerajaan akan tumbang, bukan hanya ada ura-ura ada MP-MP Barisan Nasional yang sudah bersedia untuk sama ada tarik sokongan terhadap Anwar ataupun kosongkan kerusi, atau kedua-duanya. 4 September ada kabar angin akan berlaku satu pengumuman. Jadi adakah semua ini berkait dalam keadaan terdesak Zahid hendak dilepaskan in case kalau government tumbang dia sudah dilepaskan, ya, atau perkara lain yang saya tidak teliti, ya. So tujuan saya menimbulkan persoalan ni kerana perkara ini cukup ganjil, pelik, ajaib, luar tabi'i, janggal dan sebagainya lah, anda nak guna istilah apa. Jadi situasi ini bukan ditimbulkan oleh saya. Situasi ini ditimbulkan oleh keajaiban, kepelikan, kejanggalan. Isu ini disebabkan keputusan Peguam Negara untuk lepaskan Zahid, dan ini akan mengundang spekulasi, ya. So saya telah timbulkan beberapa penjelasan yang waras dan logik, masuk akal. Seandainya kerajaan terlibat, mengapa kerajaan boleh tertekan untuk membenarkannya, ya. So itu pencerahan saya, itu pengamatan saya. Apa yang perlu sekarang ialah kenyataan daripada Peguam Negara. Walaupun beberapa jam Peguam Negara berdiam diri sudah menimbulkan 1000 tanda tanya. Ini dah masuk lebih 24 jam Peguam Negara masih berdiam diri, sedangkan benda ini sudah menjadi satu isu hangat, malah diperkatakan di seluruh dunia. Media-media antarabangsa telah memberi liputan yang negatif terhadap kerajaan, ya. Saya kira sesiapa yang waras tidak boleh terima penjelasan ini, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.